Okey, apa khabar semua? Selamat datang ke program Create Talk. Ini kira kali kedua lah saya memoderatorkan. Betul, betul kan istilah dia. Menjadi moderator untuk program Create Talk. Kali pertama ialah pada tahun lepas dengan panelnya Abu Mamu ataupun Abu Laparpo. Dan kali ini, kali kedua, insyaAllah kita bertuah sebab kita ditemani oleh panel kita yang memang kalau dalam dunia teater sekarang ni, kalau orang tak kenal dia tu bukan duduk kat Malaysia lah. Mungkin dia duduk kat negara-negara lain. Kita kenalkan Encik Harun Azwan Rozi. Apa khabar, Wan? Mike, Wan, Mike. Tes dengar. Okey, clear, clear. Ah, Clear, okey. clear. Kabar baik bang, sihat alhamdulillah. Bang sihat bang? Alhamdulillah, malam ni dia semalam panas, malam ni sejuk juga. Dia kena buka aircon juga. Okey, ya, jadi tuan-tuan dan puan, selamat datang yang mana yang baru masuk. Saya nampak tengah tengok dekat telefon ni, masuk seorang-seorang. Selamat datang, Wazir Bakri, Cherry Ghazali, Jeremy Bong, selamat datang. Isteri saya pun tengah tengok, dia nak confirmkan saya memang betul-betul tengah online ni. Maklumlah, jarang-jarang tak balik malam kan. So, selamat datang kepada cucu sayang, juga yang menonton pada hari ini. Uh, Kepada tuan-tuan dan puan, jemput-jemputlah invite-invite kawan-kawan yang lain yang ada. Kerana kita akan bersiaran, akan bersama-sama santai dengan Wan Hairun Azwan pada hari ini. Kita akan bersama-sama santai lebih kurang 1 jam. Lepas tu kita akan buka soalan kepada tuan-tuan dan puan. Tajuk kita pada hari ini, saya rasa mungkin agak panas. Kereta penuh masa, cari duit ataupun cari sakit. Ini yang mana yang baru nak bergiat-giat dalam teater mungkin tak rasa lagi. Tapi ada ramai yang mungkin dah bergiat dalam teater ni, mungkin dah merasa orang kata apa, sakitnya membuat teater secara penuh masa. Tapi sakit tak sakit pun kita tengok, contohnya ada Wan yang buat ni, dia boleh buat duit dengan teater. So, kita akan dengar apa benda dia punya pendapat, apa dia cerita pengalaman dia, kita akan tanya lah. Dan tuan-tuan perempuan pun lepas ni boleh tanya macam mana dia boleh berjaya hingga sekarang ni. Okey, dekat saya ni, saya minta biodata daripada Wan ni, dia bagi sampai 3-4 muka surat. So tak tahu nak baca yang mana satu. Tapi saya akan baca lebih kurang secara ringkas lah. Hairun Azwan Rozi ni, umurnya muda lagi, orang muda. Dah berkahwin, belum kahwin lagi. Asal daripada Sungai Petani. Sungai Layang apa? Sungai Petani, Sungai Layak sekolah. Bang. Sungai Layang sekolah, Sungai Petani. Ah, Saya asal Sungai Petani. Sekarang ni menetap di Selangor. Pendidikannya di Aswara, dan juga sempat di ASK yang lama sebelum ke Aswara. Kalau nak bacakan daripada dulu-dulu sampai sekarang, dia punya biodata dengan teater ni memang banyak lah. Dia merah teater termuda yang kita tahu dekat Istana Budaya. Memang Hairul Azwar Rozi, kita sebut orang paling muda, tak ada orang lain lah yang paling muda. Dan mengaruhkan artis-artis yang macam Era Fazira, Era Aziz. Ada kan Era Aziz tu kan? oh, dah. Tak ada sila orang. Dia lah Khairul Wazira dan sebagainya. Bukan calang-calang orang yang boleh buat macam tu. Kemudian pernah menang anugerah Script Theatre di Boh Cameron Awards. Kemudian ada juga menang pengarah terbaik untuk Pesta Teater di Pulau Pinang dan banyak lagi lah. So, saya tak payah nak cerita panjang-panjang. Kejap lagi, kita akan minta dia ceritakan sedikit tentang latar belakang panel kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan, selamat datang Abang Rashidi, Pak Munir, Pak Munir pula, Pak Abang, Pak Abang Badrul Munir, alhamdulillah terima kasih selamat datang. Okey, kita tengok siapa lagi yang ada. Okey, ada lagi, sekejap lagi, pagi-pagi lah jemput-jemput kawan-kawan, bagi ramai sebab tajuk ni memang tajuk yang saya cakap memang tajuk dia dekat di hati orang teater. Buat teater nak belajar bertahun-tahun. Lawan masuk Aswara, masuk UiTM, masuk
UKM, USM, UMK sekarang ni, UMS pun ada, Unimas pun ada. Belajar teater. Belajar teater lepas tu keluar. Satu mungkin nak jadi pelakon, nak berlakon drama ataupun filem. Itu cerita lain, panjang ceritanya. Tapi semua berkobar-kobar. Nak buat teater, nak berlakon teater, nak buat teater. Dan kebanyakannya yang masuk belajar ni, semua tahu kalau buat teater dia mesti lebih seronok, lebih puas kalau dapat fokuskan ke dalam teater tu. Seperti mana dekat US, dekat UK, Jerman, sebagainya. Dia orang ada Broadway, ada off Broadway. Yang memang kerja dia bangun tidur tu pagi sampai ke malam, berlatih saja. Tapi kita ni kat sini tak ramai yang penuh masa. Bangun pagi pergi kerja tu, habis kerja malam pun datang berlatih. Jadi tak ramai pelopor yang buat teater penuh masa. Sekarang yang kita nampak mungkin beberapa projek kita akan bercakap tentang beberapa tu. Sekarang ni kita fokus pada Wan. Okey. Nak kata balik. Tadi saya dah sebut, cuma kalau boleh cuba Wan kata balik. Pasal apa teater? Kenapa teater? Kenapa lepas belajar kat sekolah Sungai Layang tu, kenapa pilih teater? Ada banyak lain lagi kan. Ya. Kenapa teater? Itu kita nak tahu dulu. Okey, silakan. Okey. Saya ni dulu kalau mengikut diri saya sendiri daripada saya kecil, saya ni seorang yang sangat pendiam, tak pandai nak explore diri, tak pandai nak bercakap depan orang. Uh, Senang cakap, kalau mak saya cerita, saya kalau berjalan tu tangan tak goyang, mata tak, kepala tu kalau pandang kiri kanan tak toleh. Itu saya dulu waktu kecil-kecil. Jadi yang aktif dalam apa yang ada pada saya waktu kecil tu adalah orang kata apa, kreativiti, suka mencipta, dalam kepala tu suka ada imajinasi, suka buat apa orang panggil, reka lah orang kata, reka benda-benda kan. Jadi bila saya membesar tu dalam keadaan seorang yang pendiam, dan kepala otak tu banyak visualnya, banyak apa orang kata, banyak akal lah orang kata. Jadi uh, saya selalu suka melihat suasana ataupun pemandangan dekat mana. Jadi saya daripada kecil ni saya akan cakap, ni seronok ni kalau buat filem. Dia pergi ke filem lah, dulu tak kenal kereta kan. Jadi dia macam, oh ni seronok ni kalau buat filem. Pergi kat sana berkelah, oh ni seronok ni buat filem. Dia jadi macam tu. Bila membesar, saya masuk sekolah menengah, tak pendedahan teater ni tak ada lagi waktu tu. Jadi ketika sekolah menengah, baru ada pendedahan teater, itu pun bukan di bawah kelab teater, tapi di bawah kelab silat. Saya masuk silat waktu tu. Jadi bila saya masuk silat, pertama kali saya melibatkan diri dalam pentas persembahan tu, buat sketsa. Dekat situ saya dapat mengeluarkan apa yang ada dekat kepala yang selama ni tak terluah tu, diluahkan di atas pentas. Dan juga waktu itulah baru saya tahu apa itu cinta. Dia macam hati tu dia spark dekat situ. Waktu tu saya ingat lagi, saya berlakon dan saya mengarah juga, bersilat bermain atas pentas pertama kalinya seumur hidup saya, dan saya rasa suka, saya rasa hidup atas pentas tu. Jadi saya rasa macam ada satu kelainan dalam seni pentas ni, sama ada berlakon ataupun berkarya. Jadi bila saya mula di atas pentas, saya dah start mula daripada pendiam tu, start mula untuk open dan buka. Dan uh, kebaikan ataupun improvement dalam diri saya tu meningkat banyak. Dan saya yakin ada something dalam seni teater, dan saya seni lah, pada ketika itu seni, bukan teater, seni. Dan saya habis saja SPM, terus minta dekat borang UP tu semua cabang-cabang seni. Jadi bila cabang-cabang seni tu saya minta, dan akhirnya dicadangkan kepada saya untuk melibatkan diri dengan teater. Barulah saya pilih teater.
Dan waktu tu saya tak tahu, oh, waktu berlakon sketsa satu punya teater ke, dia ada persembahan di hadapan penonton kan. Jadi bila saya start belajar, itu barulah kita kata apa, kalau mula-mula tu sekadar spark yang minat suka kan. Jadi bila belajar di ASK gitu, saya mendalami cinta saya tu sampai ke sekarang masih belajar lagi. Itu abang pengenalan saya cinta pertama bang. Tapi waktu tu bila dah macam cerita pertama tu, pilih semua UP tu semua teater. Lepas tu masuk suara kan. Memang Ha. memang pilih teater sebab nak apa nak jadi pelakon ke, nak jadi pengarah ke ataupun memang memang dah nampak ke? Bila dah grad nanti habis belajar ni nak buka bisnes ke, nak buka bisnes terus ke ataupun apa benda yang Wan nampak bila bila pilih teater tu. Okey, untuk pertama sekali bila pilih teater tu sebenarnya lebih kepada uh, nak express diri bang. Saya tak ada, bukan kata nak jadi pelakon ke, uh, nak jadi letak nak jadi pengarah ke, cabang arah fokus tu belum ada. Tapi lebih kepada nak mencari, ni jujur bang, saya rasa sebab saya rasa nampak ada kebaikan membawa kepada diri saya yang daripada seorang pendiam untuk kepada seorang yang bersuara, bercakap. uh, saya nak explore ataupun nak ekspresi diri. Sebab itulah ketika borang UPU dulu saya tulis semua cabang-cabang seni. Sebab saya percaya seni itu mampu membuat apa manusia itu menjadi lebih baik dan lebih terbuka lah, mengorek dalam diri kan. Jadi kalau kata minat awal selepas belajar itu dalam teater, uh, saya memang minat mengarah. Bila tengok karya pertama itu, saya kagum dengan bagaimana teater itu dihasilkan oleh seorang pengarah. Berlakon tu ada, tapi dia macam bukan malu, dia macam boleh berlakon ke depan orang, cuma lebih minat kepada lebih membuatnya, bagaimana membuatnya bang. Ya macam duduk kat belakang tabir lah. Betul betul. Lebih kurang macam tu lah. Hmm. Kita memang memang macam tu pun kan. Orang-orang yang badan macam ni kan kita sorok-sorok. Tapi saya harap satu hari nanti saya nak tengok orang silat juga tak. InsyaAllah bang boleh. Dalam silat kan. Hmm. Okey. Jadi bila dah lepas belajar lah, masuk belajar dan sebagainya. Macam mana yang uh, bermulanya revolution stage ni? Adakah terus lepas-lepas belajar tu masa hujung final year project ke ataupun dah habis tu tak tahu nak buat apa lah. Kita buat lah kerja lah. Ataupun memang dah nampak vision daripada jauh kan macam Elon Musk kan nampak nak pergi ke Mars dah nampak macam tu kan memang nak buka bisnes berkaitan dengan teater ataupun dia jadi macam secara tak sengaja. Macam mana tu? Okey, revolution stage di tubuh kata pada apa nama, saya masih belajar lagi diploma waktu tu. Uh, Ditubuhkan revolution stage ni sebenarnya sebagai satu kumpulan untuk berkarya di dalam ASK ketika belajar itu. Okay, sebab batch saya waktu itu saya Syariah Haddad ketika itu dan kawan-kawan yang lain Adika Zainal, aku kena sebut nama dah, dah sebut nama, dah sebut semua orang lah kecil hati bang. Kawan-kawan saya Adika Zainal, Siti apa Ayung, ramai lagi bang. Siti Suria ni, uh, KA, ramai lagi. Tak sebut jangan kecil hati. Uh, Kami apa batch pertama yang kita aku kata apa menjadi pelopor ataupun pencetus malam ekspresi di ASK. Ketika itu pelajar-pelajar teater kalau dapat persembahan tunggu ni lah, tunggu untuk kelas punya persembahan lah nanti kan. Tapi kami melihat pelajar muzik ada persembahan. Mereka ada setiap minggu punya persembahan untuk mereka express, untuk mereka dapat ilmu dan kemudian amali dan praktikal kan ilmu tu semasa persembahan mereka tu lah setiap minggu. Jadi kami pun kata orang teater sepatutnya kena ada macam ni. Jadi kami buat apa ekspresi, malah ekspresi. Waktu tu nama dia ekspresi bolong lah. Ekspresi bolong untuk mengekspreskan diri.
Dan lepas daripada itu barulah uh, pelajar-pelajar ni macam saya contohnya dengan kawan-kawan saya mula buat satu kumpulan Revolution Stage. Jadi Revolution Stage bermula daripada saya belajar lagi. Dan lepas belajar dah kerap buat di apa orang panggil di ASK tempat belajar ketika itu. Uh, Lepas habis kita nak bawa lah Revolution Stage ni, nama kumpulan ini untuk keluar. Tapi ada niat itu untuk buat keluar. Cuma selepas habis diploma saja dia tak terjadi macam tu. Apa yang terjadi adalah saya menunggu peluang untuk dapat kerja-kerja dekat luar lah. Menunggu peluang tu maksudnya tunggulah orang ambil kita mengarah, orang ambil kita berlakon ke apa ke untuk buat-buat kerja teater ni. Tapi malangnya benda tu tak berlaku. Orang tak memberi peluang kepada kita. Saya waktu belajar banyak peluang yang saya dapat. Saya menjadi penolong pengarah kepada Irman Fatimah, penolong pengarah pada Rahim Zali, banyak kerja-kerja pengarahan yang saya buat, yang saya terlibat di Istana Budaya, di Metik, penolong pengarah nama-nama yang besar-besar jugalah dan juga bantu kawan-kawan di sini-sini. Tapi bila habis belajar, peluang tu tak berlaku. Bila saya menunggu. Jadi waktu tu saya start kerja, saya kata tak boleh ni. Mak Rusin suruh balik. Sebab tadi habis belajar tak ada kerja untuk minta duit kat mak ya. Dia tak boleh kena balik. Kena balik suruh buat kerja kampung kan. Buat kerja kat sana, cari kerja kat sana. Saya kata tak boleh jadi. So saya terpaksa waktu tu menggunakan sijil diploma saya minta kerja dekat gudang dekat Bukit Raja untuk jadi penyelia gudang. Kenapa saya diterima bekerja di situ dengan sijil diploma teater saya atas sebab saya cakap saya belajar, saya seorang pengarah dan 100 orang boleh dengar cakap saya dalam masa satu masa. Dan saya terus diterima bekerja. Dan saya bekerja hanya sebulan bang. Saya bekerja hanya sebulan saja di situ. Dan saya tak boleh, hati saya sakit dan saya rasa saya rasa orang teater akan faham bila mana bekerja di tempat yang dirasa tak best, tak seronok kan. Jadi mula memberontak. Dan hari itu juga saya minta kerja secara ringkas ya. Saya minta berhenti kerja dengan bos saya. Bos saya terkejut dan bila saya memberi hujah dan apa-apa sebabnya pada bos saya, dan bos saya dengan berhati melepaskan saya dan dia support. Bos saya dia support, dia kata okey sebab you ada cita-cita dan sepatutnya dalam sebulan ni you tak boleh, kalau berhenti tak dapat gaji. Tapi sebab you ada cita-cita, okay, you dapat gaji, saya nak tengok you berjaya. Dia cakap macam tu. Jadi, saya keluar dan esoknya saya terus daftar Revolution Stage dan nak fokus pada Revolution Stage. Dan tertanam pada diri saya pada ketika itu, kalau orang tidak memberi peluang kepada kita, aku nak cipta peluang aku sendiri dan aku nak bina platform diri sendiri untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan dan untuk anak-anak muda selepas ini yang akan datang. Itu saya punya cita-cita waktu itulah. Makna katanya, dah lepas daripada grad tu, lepas habis belajar tu, dah mula sakit lah. Tu nak buat teater penuh masa, betul? Betul bang, betul. Betul. Itu walaupun bukan dalam bentuk Revolution Stage ataupun dengan kawan-kawan, tapi dah mula nak buat kerja penuh masa sebagai pelakon ataupun sebagai pengarah, dah mula sakit dah dapat rasa lebih sakit je. Betul bang. Jadi lepas ni pula, walaupun dah cipta peluang buka Revolution Stage secara rasmi, tapi masih lagi sakit. Akan cerita pengalaman tu juga lah nanti. Betul, ada bang, ada kesakitan dia. Okey, yang tu kita nak dengar nanti sekejap lagi. Uh, Hairun Azwan Rozi ataupun saya panggil Wan nanti akan kongsi. So selamat datang. Saya nak tengok selamat datang Felix. Apa khabar? Tak tahu ada kat Sarawak ke ada kat Malaysia Semenanjung. Dr. Azrul. Dr. Azrul kata dah mula dah history. Tak tahu lah. Memang panjang lah kan history. Uh, Terima kasih Sherry ikut. Apa lagi yang mana saya tak ni? Ketua kampung. Nampak muka. Tapi terima kasih. Kalau ada soalan, boleh tanya siap-siap dekat bukan chatbox lah, dekat komen ni boleh tanya siap-siap. Nanti kita punya host Encik Jit akan copy dan hantar kat kita. Dan kita akan, insyaAllah yang sempat jawab semua, kita akan jawab semua. Kalau tak sempat, nanti kita akan
kumpul-kumpul lah. Okey. So, bila kita kembali kepada Wan. Bila dia dah buka revolution stage ni. Jadi Hmm. kira maknanya dah mulalah bernapak secara serius 100% teater full time. Maknanya dah buka revolution stage, tak ada lah pergi kerja kilang ke, kerja jadi cashier ke, food panda tak ada lagi time tu. Tak ada lah, memang full time lah, memang bergantung 100% kepada revolution stage. Apa masalahnya, apa kesakitannya yang waktu tu dan juga sampai sekarang lah apa yang boleh dikongsi. Okey. Bila saya pilih untuk fokus dan memang full time dalam teater di bawah syarikat yang saya tubuh, kesakitannya yang sama berlaku, iaitu sponsorship. Sponsorship, masalah keuangan, masalah orang kata untuk mendapat sambutan penonton kan, yang daripada dulu, uh, untuk apa membuat diri kita diterima oleh community theatre sendiri ketika itu, uh, dan juga rakan-rakan yang semakin membawa haluan masing-masing, bergerak, dah mula tidak percaya kepada apa full time dengan teater. Dan benda tu berlaku sehingga ke hari ini. Benda tu berlaku sehingga ke hari ini. Dan sakit tu sehingga sekarang tu banyak dan pelbagai-bagai lah. Dia ada sama dan ada tak sama. Cuma kalau kita kira dulu, uh, lebih kepada bagaimana kita nak betul-betul membina tapak yang kukuh sebagai sebuah syarikat teater yang baru, dan menimbulkan rasa percaya orang untuk bekerjasama dengan kita. Itu pada permulaan peringkat awal untuk membuat dan ketika itu ramai kita, Revolution State bukanlah daripada kata ASK saja, tapi dia adalah himpunan himpunan graduan dan juga pelajar-pelajar seni persembahan yang ada di Malaysia. Kita ada daripada UiTM, Fita, kawan. Kita ada tim daripada USM, Dr. Azrul itu sendiri kan, dalam tim apa nama RS dengan Fatimah, okey, Puan Fatimah. Kita ada daripada apa nama satu lagi UM. Jadi himpunan pelajar-pelajar seni persembahan itu, yang mana kita saya cakap sekumpulan anak muda yang gila, uh, bercita-cita untuk hidup dalam teater sepenuh masa, gitu kan, ketika itu. Dan kita bermula dengan menjual harga tiket semurah-murahnya waktu itu. Saya rasa waktu tu kalau di KL, kalau otak-otak kita dah buat tu, dia dah jual uh, 30 dah ke atas, dah start jual mahal lah kan, sebab mereka dah ada nama. Kami jual masih lagi RM5 ketika itu, hanya semata-mata untuk membuktikan karya kita mampu untuk menarik minat ataupun memikat hati penonton-penonton. Itu memang kita gerak. Ketika itu kita bangkit, kita buat satu projek yang kita namakan Projek Bangkit. Ketika itu kita ada, saya ada sekumpulan anak muda yang saya boleh kata gila, memang gila pun sebab berhenti. Dia kerja bank. Okey, ini pelajar-pelajar saya daripada kata apa, kelas teater, mereka join kelas teater. Jadi mereka sangat berminat. Sama dengan peristiwa saya jatuh cinta dan berminat dengan teater. Jadi saya namakan mereka adalah Projek BB. Kita bersetuju dengan menamakan sebagai Projek BB. Projek BB menjadi management kepada Revolution Stage ketika itu. Dan kami bergerak dengan satu nama yang dinamakan sebagai Projek Bangkit. Dan ada 5 persembahan Projek Bangkit ketika itu yang kita buat memang RM5, RM10. Yang paling apa orang panggil? Murah ketika itu. Dan ramai mendapat sambutan yang sangat ramai. Dan kita punya target adalah waktu tu kita nak membina kepercayaan, kita nak membina nama, kita nak membina supaya orang kenal siapa Revolution Stage. Gerakan-gerakan anak-anak muda ini ketika itu.
Jadi bila kita bergerak apa uh, dengan projek bangkit tu, sedikit demi sedikit kita menaikkan harga tiket, kita mula mendapat kepercayaan rakan-rakan artis, dan kita bekerja sama dengan rakan-rakan artis untuk brand kita. Orang nampak kita sebagai satu grup yang boleh bekerja dengan artis, sebab khalayak kita lebih suka menonton kalau ada artis, ada artis, tapi pilihan-pilihan artis kita bukan pilihan artis yang sebarangan. Kita ada rakan-rakan artis yang memang uh, pernah buat teater dan pernah pernah ada ilmu teater, kan. Jadi bukan orang-orang yang sembrono kita ambil. Rakan artis yang ada kualiti lakonannya itu sendiri. Jadi kita bekerja sama dengan mereka. Jadi sampai sampai ke uh, ada adalah pertukaran abang manajemen, manajemen yang tak boleh nak teruskan sebab pengorbanan abang, kesakitan itu uh, terlahir disebabkan oleh pengorbanan ketika awal yang mana kita buat tanpa ada pulangan yang banyak. Kita dapat sikit, kita makan sikit. Dapat banyak, kita makan banyak sama-sama. Tapi kalau nak banyak, usaha kena besar sikit kalau nak makan besar. Jadi itu yang saya selalu tanamkan dalam dalam jiwa ataupun hati kami masing-masing. Kalau kita nak makan besar, kita kena usaha besar. Tapi kalau kita main kecil, kita makan sama-sama kecil-kecil. Jadi itulah yang sampai sekarang masih lagi sedang berusaha bang sebenarnya. Kita masih lagi uh, berusaha dan masih sehingga ke sekarang lah menguatkan hati, mengukuhkan kesatuan hati sama-sama sehingga ke sekarang bang. Saya dengar dari Gigihan tu, gigih tu seronok. Tapi yang sakit dia tu memang terasa. Sampai sekarang, saya boleh rasa dia punya kesakitan nak dapatkan pelakon, dapat pelakon, nak dapatkan penonton dan sebagainya. Tapi itulah maknanya bila kalau kita cakap tentang bisnes lah. Ini bisnes sebab ada Dr. Andika dia sebut bisnes dengan entrepreneur ni berbeza. Usahawanan dengan perniagaan berbeza. Tapi bila kita cakap tentang bisnes, saya tak tahu macam mana relationship RS. Ada model bisnes ke ataupun waktu buka tu sebab memang dah kerja sebulan macam tak apa ni nak kena lepaskan sesuatu, kena ada satu medium, kena ada tempat untuk melepaskan rasa tu, lepaskan angin orang cakap. Buat tu dulu, lepas tu baru fikir dia punya medium dan sebagainya, dia punya model dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita nampak kan ada orang buat startup, dia akan cari duit dulu, dia akan buat crowdfunding ke, dia akan loan, minta pinjam daripada bank ke, minta pinjam daripada siapa-siapa ke untuk nak buat company. Itu standard traditional punya model lah. Lepas tu baru dia gunakan bisnes, sampai dia untung dia bayar balik, ataupun kalau crowdfunding tak bayar lah. Kalau dia buat loan kena bayar balik. Dan ini saya tak nampak. Uniknya RS, tak tahu lah kalau kata RS ada berita cerita-cerita belakang loan kat siapa-siapa ke, ataupun memang RS ikut macam kalau kat sini kita macam kenalkan Johor Pak Ali kan. Johor Pak Ali ni tuan-tuan dan puan yang mana yang sedang mengikuti ni, dia pesan ke anak dia Pak Ali ni, dia pesan ke anak dia, tak ada duit jangan berniaga. Hmm. Niaga semua tunai. Jangan pergi pinjam bank. Dan Pak Ali tu dan ada anak-anaknya tu sekarang ni berniaga jemput Pak Ali tu keseluruhan tanpa berhutang. Ini cerita dia orang lah. Saya pernah masa saya masuk dengan dia orang cerita. So tak tahu kalau RS pun model yang macam tu juga ataupun macam mana. Dan selain itu saya nak tanya, adakah RS ni memang fokus buat teater saja ke? Kalau saya dengar ada kelas kelas workshop kan. Ada apa-apa lain tak selain daripada macam buat produksi teater dan sebagainya? Macam mana buat? Okey, baik. Kalau pasal bercakap tentang modal, kita sejujurnya kita tidak bergerak dengan modal. Kita maksud saya tidak bergerak dengan ada keuangan tu. Uh, kalau bercakap pasal keuangan. Tapi modal yang kita ada adalah kita bergerak dengan semangat, dengan passion, dengan semangat, dengan kesatuan hati, dengan kegilaan apa satu kumpulan yang betul-betul nak buat teater.
kita bermodalkan semangat untuk membuat teater ketika itu. Uh, kita memang tak ada, kita zero bajet. Kita start dengan berkarya dengan siapkan skrip, lepas tu mula berlatih dan buat buat persembahan. Dan ketika itu dah ada mula fasa-fasa Facebook dah masuk kan. Jadi kita dah start mula untuk buat hebahan sendiri. Kita dah start buat pergi hantar flyers, bergerak secara sendiri, mengeluarkan orang kata apa, duit sendiri, lepas tu mengeluarkan duit kawan, dia macam tu. Tapi tak banyak lah kita buat, kita sedar ya, kita jangan terlalu uh, berlebih-lebih dalam belanja untuk buat data. Tapi kita menggunakan kreativiti. Contohnya kalau kita untuk buat set ke, untuk buat apa nama, kostum ke apa semua, kita pakai dan kita cuba kreatifkan dengan apa yang kita ada. Eh? Uh, begitu cara itulah kita bermula, dan sedikit demi sedikit kita mula mengumpul kewangan. Tapi nak kumpul duit ni, nak kumpul daripada persembahan ni pun tak boleh nak kumpul banyak-banyak, sebab hasilnya tu tak berapa nak banyak ketika itu. Dan mula kumpul tu sikit lagi lah, 2-3 bulan lepas tu lagi nak kena guna pakai pula, lepas tu dah jadi kosong balik, lepas tu nak kena bina balik semua tu. Benda tu, repetition itu berlaku beberapa tahun juga untuk dijalankan. uh, sebab itulah, okey, dulu asalnya kita memang buat persembahan saja, buat persembahan data, dan kemudian selepas itu kita melangkah lagi satu cabang. Kita buat kelas teater. Kita buka kelas teater. Kelas teater first time workshop. Yang pertama kali kita buka pun sama juga. Kita buka dengan apa nama, memberikan kelas secara percuma sebulan untuk first batch waktu tu. Untuk melihat bagaimana sambutannya, dan bagaimana kepercayaan orang terhadap revolution stage ketika itu. Sebab kami bergerak waktu itu, kami memang bergerak dengan bereksperimen cabang, sebab kita tak ada di Malaysia, kita tak ada orang kata apa, kita tak ada bukti apa orang kata, bagaimana nak bermula dengan teater. Kita tak ada satu badan yang betul-betul mula set up company teater daripada zero dan kemudian bergerak sehingga berjaya. Kita tak ada ketika itu. Jadi apa yang kita buat adalah bagaimana kita nak mula, yang mana kita tidak ada apa-apa saat itu, hanya ada ilmu teater, dan nak nak masuk ke dalam orang kata apa, hati-hati masyarakat yang tidak yang kurang ada pendedahan tentang teater ni. Jadi yang kami gunakan, kami ada buat kelas lakonan yang sehingga kini sudah berkembang, dan sudah ada dah lebih daripada 10 cycle dah kelas lakonan, kelas pengarahan kita buat, dan sehingga ke hari ini juga cabang bisnes, cabang di dalam perniagaan yang kami buat ada, kami buat macam apa, kursus menggunakan seni teater untuk apa, keyakinan diri, untuk menaikkan semangat kerjasama di dalam badan-badan kerajaan dan juga swasta. Dan kami juga ada apa, membuat orang kata apa, menghasilkan pelakon-pelakon yang diambil oleh production. Untuk macam tele agency lah macam tu. Tele agency, dan ada beberapa uh, yang cabang-cabang kita buat lagi lah. Penyewaan studio. Itu salah satu yang popular ketika ini. Projek Bilik Sempit studio kami itu, sebelum PKP, sebelum pandemik itu berlaku, bila tertubuhnya projek Bilik Sempit di studio Revolution Stage itu, setiap minggu tanpa gagal ada persembahan, termasuk bulan puasa. Itu dia. Setiap minggu tanpa gagal ada persembahan yang berlaku di studio kami, bermula setiap hari Rabu sampai hari Ahad.
ada persembahan dan ada penonton yang hadir dan ada produksi yang masuk untuk membuat persembahan. Sama ada produksi itu daripada apa produksi yang lama dan juga produksi yang baru ataupun pelajar yang masih belajar melakukan persembahan di dalam studio kami, Projek Bilik Sempit. Itu salah satu cabang lagi. Okey, maknanya uh, pendek pendek kata, pendek ceritanya dah boleh buat duit sekarang ni. Okey. Buat, itu soalan cepu emas tu. Sebab Okey. kita dah dibuktikan memang buat teater tengah masa ni memang cari sakit. Lepas tu dan memang Wan Saiful mengaku memang sakit. Sakitnya tu banyaknya, sakitnya tu di sini, sana sini tu banyak. Sekarang ni boleh buat duit tak? Okey, bang. Ada kerajaan-kerajaan ni pun semua tengah dengar kan, siapa-siapa yang mungkin nak dengar. Aku memang nak buat teater, tapi itulah orang senior-senior, hotel-hotel semua cakap buat teater, jangan buat teater lah, nanti habis duit lah, sakit apa semua lah, nak makan nasi tak lepas, apalah, apa macam-macam lah. Nak tahu ni boleh ke tak? AS nak cuba cerita. Dia dengar yang tu. Okey. Setelah uh, setelah lama berusaha gigih membina nama, membina rasa percaya orang di dalam teater, membuat teater, banyak teater yang dihasilkan oleh Revolution Stage. Dan waktu PKP itu, ketika diambang kami membina nama, uh, berlaku sesuatu bang. Studio kami, Revolution Stage, projek bersempit itu, kami dihalau. Jadi itu. Kenapa perkara itu berlaku? Uh, Sebab kita tak boleh buat persembahan lah. Itu satu benda, perkara. Business drop. Kita tak boleh buat persembahan. Waktu itu, uh, Revolution Stage berjalan dengan rancaknya. Macam saya cakap sebelum ni. Setiap minggu. Tanpa gagal ada persembahan di studio. Dan konsep studio Revolution Stage Projek Bilik Sempit ini pula adalah studio kita. Studio kita. Walaupun RS ataupun saya sendiri yang buat persembahan di projek Bilik Sempit tu, saya bayar studio. Uh, Kalau production luar masuk, production tu bayar studio. Jadi setiap persembahan, setiap produksi yang masuk, mereka bayar studio untuk studio tu terus kekal berada dan kekal digunakan oleh kita semasa dan juga yang akan datang. Terus ada. Jadi ketika pandemik itu, semua stop dan tidak ada kekitaan lagi untuk membayarnya sebab tidak ada persembahan. Jadi di situ zero. Kita tidak ada duit langsung dan kita mula nak melepaskan lah ketika itu kan. Tapi atas nasihat kawan, atas nasihat waktu tu Anissa Aziz bercakap, kita kena bagi tahu orang. Sekarang inilah kita nak tengok siapa yang percaya dengan RS, relevan tak lagi RS ni diteruskan ketika itu. Dan saya rasa macam, dia kata kalau kita tak bagi tahu, kita tak tahu. Orang tak tahu dan orang tak boleh tolong. Jadi di situlah saya mula buka hati untuk bagi tahu. Sebab itulah ada siapa yang sedar, ada hebahan tentang Revolution Stage, studio Revolution Stage akan dihalau, kami akan dihalau semua dan kita perlukan satu amount untuk kekal berada. Okey. Apa yang berlaku ketika itu sebelum masuk ke cara cari duit ni? Okey. Bila mana hebahan tu berlaku, semua orang dalam keadaan terkejut walaupun benda tu keadaan itu dah memang normal. Normal lah, maksudnya business drop waktu PKP tu. Tapi disebabkan oleh hebahan tu memerlukan dengan amount yang sangat banyak dalam masa 10 hari sebelum dihalau, semua orang terkejut dan perkara tu tersebar sangat cepat. Dan saat itulah kita nampak kepercayaan orang kepada Revolution Stage ketika pada RS dan mula mendapat sokongan, mendapat bantuan dan juga mendapat nasihat daripada pelbagai cabang. Termasuknya antaranya adalah kalau saya sebut satu badan
Kita ada macam dari JKKN sendiri yang sentiasa support Revolution Stage. Kita ada daripada Cendana sendiri yang support, daripada Kaki Seni sendiri yang support, daripada rakan-rakan artis kita, daripada apa penyokong-penyokong, penonton-penonton kita yang setia, dan kita ada rakan-rakan seni kita, seniman-seniman yang sentiasa bersama-sama penggiat-penggiat seni teater kita. Kita nak di situlah membuatkan kita nampak setidak-tidaknya ada hasil usaha sebelum ni yang kita buat bersusah payah. Dan kita dapat bantuan daripada kita dapat grant untuk cover setahun untuk meneruskan perjuangan Revolution Stage ni. Dan himpunan dana itu juga daripada orang awam pun berjaya. Kita dapat himpunan tu dengan berjayanya. Kita dapat grant untuk cover setahun. Dan sekarang ini, bila sebut kita cakap Revolution Stage untuk meneruskan projek-projek, kita diterima secara terbuka. So fasa sekarang, fasa selepas fasa endemik ni, selepas PKP ni adalah fasa yang saya boleh cakap kat abang, fasa boleh cari duit. Ini bukan nak kata bukan bohong lah bang. Senang cakap, fasa sekarang ni fasa peluang, bukan lagi kita buka peluang sendiri, peluang sudah datang. Peluang sudah datang. Peluang sudah datang, kepercayaan sudah ada, masing-masing sudah membuka mata, sudah mengenali, sudah memberi kepercayaan sepenuhnya, dan peluang sudah datang. Dan kalau tanya saya sekarang, abang tanya saya sekarang boleh buat duit ke? Saya cakap sekarang masanya kami sedang buat duit bang. Sedang berusaha untuk buat duit. Sampai masanya nanti kita akan umumkan beberapa projek yang akan dijalankan. Ya, okey. Tuan-tuan dan puan, ini bukti sendiri daripada mulut, hakung, lidah pengasas Revolution Stage, Harun Azhar Rozi. Buat teater sakit dulu, baru boleh buat duit. Maknanya memang boleh buat duit. Bukan semata-mata sakit tapi tak boleh buat duit. Dan kena ingat, ini bukan, kita boleh kata lah PKP memang PKP. Semua orang terkesan dengan PKP. PKP itu walaupun macam tu keadaannya, maknanya ada hikmahnya juga. Kalau tak ada hikmahnya, tak jadi PKP tu, tak jadilah orang kata apa yang telah berlaku kepada Revolution Stage. Okey, kepada yang sedang menonton, terima kasih banyak-banyak. Kita dah masuk minit yang ke-45. Ada beberapa soalan lagi sebenarnya, tapi saya nak buka dulu. Nak buka soalan daripada penonton, ada beberapa yang dah keluar ini. Kalau ada yang nak bertanya, boleh terus tulis di ruang komen. Tu saya akan buka kerana 3 soalan. 3 soalan ni semua orang-orang yang penting. Yang pertama ialah daripada Puan Siti Fatimah ada mana? Puan Siti Fatimah tanya, ada beza tak buat show untuk bisnes dengan untuk kepuasan diri sendiri? Yang tu dulu. Sekejap lagi 2 soalan ni kita akan sambung. Okey, soalan dia, ada beza tak buat show untuk bisnes dan untuk kepuasan diri? Okey. Kita tengok pada cabang mana. Contohnya, kalau saya membuat persembahan itu dengan ada kerjasama dari badan-badan, sama ada badan kerajaan ataupun badan-badan yang memberi sumbangan itu, ada permintaannya dan ada tuntutannya. Okey. Jadi di situ kita mencipta kepuasan, kita mencari kepuasan dari sudut yang berbeza. Di situ. Untuk kepuasan, orang kata apa, berkarya seni itu semestinya ada. Kalau kita buat contohnya, kalau saya buat persembahan teater, saya produce sendiri dan saya buat persembahan sendiri dan juga masih mengekalkan, orang kata apa, memang mengamalkan perniagaan, unsur dalam gerak kerja kami itu, kita tetap membuat ataupun membuat dengan rasa puas. Kita tetap buat dengan rasa puas. Kecuali, saya cakap tadi, kecuali bila kita bekerjasama dengan badan-badan yang ada tuntutan-tuntutannya,
di situ bermulalah kita mencari kepuasan dari sudut yang berbeza. Di situ. Okey. Contohnya kalau kita nak membuat persembahan itu hanya semata nak fokus kepada kepuasan berkarya kita sahaja, ataupun kepuasan diri sendirilah sebagai seorang berkarya itu boleh, tidak masalah. Cuma kita akan terlepas satu peluang untuk mendekatkan diri kepada badan-badan ataupun golongan-golongan yang mungkin kurang pendedahannya pada teater, untuk mendekati mereka dengan cara mereka, untuk mendekati mereka dengan apa, dengan pendekatan mereka. Sebab saya percaya untuk menyebarkan, ini saya ambil ni sikitlah, uh, saya cakaplah sebab memang benda ni jujur saya pegang. Untuk mendekat ataupun menyebarkan sesuatu itu, kita perlu mengikut bagaimana tahap ataupun level kemampuan mereka. Saya mengambil contoh ni daripada saya ada dengar ceramah lah. Ceramah apa? Tentang Nabi Muhammad SAW yang berdakwah menyebarkan agama Islam. Dia cakap, waktu tu yang saya dengar adalah Nabi pergi memberi hebahan itu mengikut tahap ataupun mengikut bagaimana bagaimana yang bersesuaian dengan golongan-golongan itu. Okey. Jadi kalau dia pergi dengan golongan anak-anak, dia akan pergi dengan cara anak-anak. Kalau dia pergi dengan golongan-golongan yang elit, bagaimana dengan cara elit, apa yang cara yang digunakan. So saya mengambil kaedah itu untuk terus untuk mendekatkan teater ini kepada masyarakat, pelbagai cabang, dan tidak mengasingkan diri saya hanya untuk kepuasan diri semata-mata. Jadi ada beza, memang ada beza kalau itu soalannya. Cuma tetap bisnes. Dalam kepuasan sendiri pun tetap kami mengamalkan bisnes ataupun perniagaan itu sendiri. Tidak kecuali dengan bisnes bekerjasama dengan sesuatu badan. Faham abang ke saya cakap dia belik sikit? Faham, faham. Apa, saya faham lah. InsyaAllah Puan Siti Fatimah ni faham tu. Maknanya kalau kami ambil kod dekat baginda kita tu berdakwah dengan hikmah lah. Kalau berdakwah kat budak-budak Yeah. dengan cara budak-budak. Kalau berdakwah dekat apa Yahudi, cara dengan Yahudi. Jadi kalau kita buat teater dengan apa NGO, cara NGO dengan cara kerajaan. Jadi, okay, maksudnya macam tu lah. Ada beza lah. Soalannya ada beza tak? Memang ada beza lah. Hmm. Macam mana membawa tu seperti yang diceritakan tadi. Okey. So, terima kasih. Moga menjawab soalan Puan Siti Fatimah. Okey, soalan kedua saya bacakan ini daripada Wazir Bakri. Wazir Bakri ni daripada My Penang Kreatif. Dekat Penang ni dia ada satu badan di bawah kerajaan negeri iaitu dipanggil My Penang Kreatif. Jadi minta perkongsian sikit pengalaman Wan dalam pengurusan belanjawan sesebuah produksi. Di mana bukan RS lah, dia kata produksi itu produksi sajalah, bukan keseluruhan untuk RS. Minta sikit perkongsian pengalaman. Okey, kalau sebut pasal belanjawan ni, bajet ni kita memang buat mengikut saiz dan kita buat sesuatu bajet atau belanjawan itu mengikut relevannya sesuatu produksi itu untuk dilaksanakan. Dan kita tidak membuat itu tanpa rujuk kepada naskah dan hala tuju. Sebab bila kami mula nak berproduksi, tiga orang utama yang kita akan jumpa lah ya untuk meeting. Yang pertama kita akan jumpa dengan director, producer, dan juga penulis skrip. Kalau penulis skrip tak ada, maksudnya kita akan pergi kepada kalau pengarah atau penulis skrip, pengarah dengan producer lah. Okay, tiga orang utama ini kita akan bincang hala tuju ke mana produksi kita. Kita nak membawa dia ke mana? Adakah kita nak membawa dia secara komersial habis-habisan ataupun kita nak bawa dia secara apa indie dan underground, ataupun kita nak membawa dia secara amal jariah. Okay. Jadi dari sudut itu, so kita tahu bagaimana kita nak apa nak membuat belanjawan kita, bagaimana kita nak menentukan
perbelanjaan kita, kita nak menentukan kos yang kita akan keluarkan dan bagaimana pula hasil daripada yang kita akan terima daripada pelaksanaan produksi itu. Selalunya kita akan berbincang kepada tiga perkara ni. Okey. Dan kena ada kata sepakat kepada tiga-tiga orang ni lah, tiga-tiga orang ni, tiga-tiga jawatan ni. Okey, katakanlah pengarah ada dengan penulis skrip ni ada satu karya nak dipentaskan. Jadi pengarah producer cakap, producer mesti kepala dia, kepala bisnes lah. Jadi producer katakan, oh kita boleh buat benda ni secara komersial, tapi pengarah kata kita nak buat benda ni untuk ada ground saja, untuk menyentuh komuniti dan ada target je lah disebabkan oleh karya itu sendiri. Jadi perbalahan antara apa producer dan juga pengarah dengan penulis itu berlaku dan untuk mendapatkan kata sepakat bagaimana uh, produksi itu hala tujunya untuk dibawa. Itu penting. Dan itu saya punya salah satu cara yang kami buat lah. Okey, so maknanya tiga orang tu yang paling utama Cik Wazir, pengarah, penulis skrip dengan producer yang akan menentukan hala tuju ataupun macam mana duit tu bergerak sikit ke banyak ke apa apa belanja sikit ke belanja banyak atau apa semua bergantung pada tiga orang ni. Saya harap menjawab soalan ya. Okey, ada lagi dua soalan sementara sebelum kita pergi pada soalan-soalan saya direct kepada Wan. Dr. Azrul tanya, bagaimana membina penonton hingga menjadi penonton teater yang tegar? Dengan maknanya kalau sebut teater RS tu, dia mesti datang tengok je. Kalau tak tengok tu rasa macam gelisah, tak minum air, hitung ke apa benda ke. Ya, sampai macam tu dia tonton teater tegar. Dengar produk RS tu mesti nak datang tengok. Macam mana nak bina penonton yang sampai macam tu? Okey. Susah. Macam mana nak membina penonton macam tu di dalam persembahan kami memang kita berusaha untuk membuat persembahan yang terbaik, karya yang terbaik. Tapi untuk melihat cabang terbaik sebagai satu perniagaan itu, dia bukan sahaja melihat produk itu saja yang terbaik, tapi bagaimana hubungan kita dengan penonton itu juga uh, perlu dijaga dengan baik. Hubungan kita dengan penonton, bagaimana uh, apa kita punya layanan kita dengan para penonton kita. Iaitu senang cakap yang sentiasa support, yang sentiasa ada yang baru, bagaimana kita menerima orang-orang baru yang baru saja first time menonton. Saya percaya kalau satu orang penonton itu menonton pertama kali sebuah persembahan yang katakanlah kita boleh cakap kata macam kurang bagus ataupun mimpi ngeri bagi dia, bagi orang pertama. Dan saya percaya dia takkan tengok teater dah lepas tu seumur hidup dia. Dan beritu saya cakap dengan tim saya, kita kena buat sebuah persembahan untuk orang pertama kali. Untuk orang yang datang pertama kali. Untuk mereka rasa inilah pengalaman yang pertama dan mereka rasa nak sonok nak datang lagi. Untuk next dia. Pengalaman menonton. Kita kena buat persembahan untuk orang yang datang menonton pertama kali untuk memberi mereka pengalaman menonton yang best. Pengalaman menonton yang rasa mereka nak repeat. Itu yang kita buat. Okey. Jadi adakah tak fokus kepada penonton-penonton ulangan ni yang datang, yang repeat datang lagi ni? Tak. Mereka ada layanan, kita ada layanan istimewa kepada mereka. Kita sangat apa? Mengalu-alukan, kita sangat membuat hubungan dengan penonton-penonton kita. Kita sangat apa berterima kasih atas sokongan yang mereka berikan dan apa? Kita menganggap mereka adalah sebahagian daripada Revolution Stage. Sebab itulah kami ada satu baju yang kami buat, kami letak kat situ Gang RS, Gang Revolution Stage. Gang tu maksudnya kita gang lah. Bila datang menonton teater Revolution Stage dan kita dah gang. Kita dah gang, kita dah boleh ambil gambar sama-sama. Jadi sebab itulah ada amalan-amalan kalau nampak seperti kecil,
Tapi itulah dia, kita mengambil gambar sama-sama selepas persembahan secara beramai-ramai. Kita mendengar pandangan mereka, dan kita ada di projek Bersempit selepas show, kita ada sesi apresiasi untuk mendengar komen-komen penonton. Dan kita dengar komen-komen penonton dan uh, mengambil apa-apa yang dikomen itu sebagai penambahbaikan diri kami sendiri kan. Dan mereka penonton-penonton rasa itu pun salah satu perkara yang seronok bagi mereka. Dan mereka rasa macam dihargai bila bila kita mendengar komen-komen dan juga teguran-teguran mereka tu. Jadi itulah salah satu bang yang kami yang salah antaranya yang kami buat untuk membuat penonton itu repeat. Selain daripada karya, hubungan baik dengan penonton itu dijaga dengan baik juga. Ya, maknanya RS fokus pada first time experience. Ya, Maknanya tak kira orang tu datang banyak kali kan, dia tetap dianggap, semua orang yang datang tu dianggap adalah orang yang pertama. Okey, itu saya take note ni. Mana apa-apa pun kena buat first time experience. Dan okey. juga Sherry ada komen. Dia bagi pendapat juga berkaitan dengan perkara ni. Kenapa penonton berulang datang? Sebab kata Sherry, mana-mana show dekat projek Bilik Sempit RS akan ada Q&A, ada sesi soal jawab. Jadi sesi soal jawab dengan audiens, dengan penonton ni dekat bila dah habis show. Dan pendapat beliau, pendapat Sherry, session ni dia sedikit sebanyak buat audiens tu rasa inklusif dalam seni, dalam teater tu. Dan juga teater komuniti. Maknanya kalau saya boleh terjemahkan, audiens penonton tu akan rasa macam dihargai, dia orang rasa apa, diterima dalam komuniti teater tu. Dia tak rasa kekok sangat tengok apa benda ni kan, lebih kurang itu. Jadi dia orang boleh tanya saja. Dan bukan takat tanya, saya tahu kalau Q&A dekat AS tu memang semua kena paksa tanya seorang-seorang tu. Kalau tak mau jawab pun kena tanya juga. Walaupun kena paksa, memang still orang kata apa, dia memberi nilai inklusif kepada penonton tu. Dan juga saya cakap sebab session dekat RS dia intimate. Dia intimate apa lah bahasa pasal dia kira dekat sebab ruang tu memang dekat. Jadi kita rasa lebih dekat dengan penonton, dekat dengan pelakon dan sebagainya. Yang itu juga saya setuju dengan Cik cakap adalah antara keistimewaan RS. Kalau kita tengok kat panggung-panggung lain yang ada kat KL, tak payah sebut lah. Banyaklah panggung-panggung yang cantik-cantik dan sebagainya. Dia punya jarak di antara penonton dengan ni memang jauh. Jadi dia tak rasa inklusif. Dia jadi rasa eksklusif sahaja. Itu value yang berbeza, nilai yang berbeza dibawa. Okey, so terima kasih Sherry atas komen. Okey, ada lagi satu sebelum kita pergi pada soalan lain, iaitu daripada Pak Abang. Ini orang lama ni. Orang Alok Merah Pak Abang. Ustaz ataupun Badrul Munir Maisa. Bolehkah graduan teater keluar buat teater sebelum masa? Pandangan dia, pandangan Pak Abang, saya boleh. Pandangan saya boleh. Tapi perlu ada sokongan dan perhatian serius pihak atasan. Realitinya, elit politik dan elit pentadbir kerajaan tak melihat teater sebagai satu produk untuk mengembangkan industri. Ini satu problem statement. Pernyataan masalah. Jadi, bagaimana kita baca Deccan, kerana yang baru di dasar kebudayaan negara yang terbaru. Jelas terdapat perlunya perlibatan semua pihak, kerajaan, sektor swasta, aktivis. Kalau dekat USM ni kita panggil quadruple helix. Kita memang amalkan quadruple helix, so tak boleh cerita itulah. So tapi Deccan ni dia seperti tak dapat perhatian dari pihak atasan dan swasta. Ini cabaran utama, ini pendapat Pak Abang. Jadi Pak Abang minta pendapat Wan. Macam mana? Apa pendapat Wan ni pasal Deccan yang kerajaan pun, sektor swasta, pihak atasan swasta pun tak peduli sangat, pun tak beri perhatian pun. Buat maka itu pergi, saya mesti ingat Deccan ni, dia orang pergi tour merata satu Malaysia, minta minta komen, minta pendapat daripada stakeholder, daripada pensyarah ahli akademik, daripada NGO, daripada komuniti. Dan yang sebab tahun lepas kot ke tahun bila lah yang dibentangkan tentang Deccan, tapi pasal ni tak nampak. Jadi ini kata Pak Abang, apa pendapat Wan? Okey, saya bersetuju dengan Pak Abang. Okey, selagi tidak diendahkan kita orang-orang
teater ini, selagi itu kita akan rasa uh, kita ada rasa sebagai seorang yang susah nak hidup, nak survive hidup di dalam negara ini. Nak hidup di dalam dunia seni teater ni. Okey. Pada pendapat saya, memang kena ada sokongan dan juga bantuan dan atau apa? Kata apa? Sokongan dan bantuan tu lah. Cuma pada saya bagaimana nak mendapat bantuan dan sokongan itu jika tidak ada orang yang mengetuk ataupun membuka mata mereka-mereka ini, okey, untuk politician dan semua orang lah, terutamanya orang-orang yang berduit yang ni lah, cakap yang politician semua kan, yang betul-betul boleh mengubah sesuatu perkara, contoh macam seni teater ni menjadi sebuah industri yang utama dalam sesebuah negara tu. Tapi jika tidak ada sesuatu ataupun pembuktian atau tidak ada satu wave, gelombang yang besar membuatkan satu kesedaran kepada orang-orang yang besar, mereka tidak akan nampak dan mereka tidak akan sedar. Jadi seolah-olah macam kita cakap dan kita bising-bising dekat bawah-bawah ini, tapi dekat apa orang panggil, dekat dalam tak dengar, tapi dekat luar kita berkicau kan, bercakap-cakap, tapi dekat dalam dengan ada apa pintu yang cantik dalam rumah semua tu, mereka tak dengar. Jadi bila tak dengar, tak peduli. So kaedah yang saya nampak di sini adalah kena ada seseorang yang pergi masuk untuk mengetuk pintu rumah bagi salam dan memberitahu tentang kita. Jadi pembuktian itu maksudnya saya cakap ini adalah kena ada satu pengorbanan yang besar, perjuangan yang besar untuk membuktikan seni teater ini setaraf dengan kerjaya-kerjaya profesional yang lain. Sebab kebaikan yang ada dalam seni teater ini, orang yang terlibat dalam seni teater nampak kebaikannya dengan sangat jelas. Bukan saja untuk diri sendiri, tapi untuk kehidupan, menjalani kehidupan. Bukan saja untuk menjadi pelakon yang baik, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik di dalam seni teater ini. Jadi dengan ini mereka tidak sedar tentang kebaikan yang mampu mengubah masyarakat menjadi manusia yang lebih baik daripada menjadi manusia yang apa kata, bertambah robot ini, bertambah kaku dan lesu ini, menjadi sebagai manusia yang jiwanya dah mula hidup, pemikirannya dah mula hidup. Kecuali mereka takut untuk manusia ni hidup, untuk mula berfikir. Jadi mereka sekat. Itu kalau itulah dia punca untuk mereka sekat. Tapi kalau mula untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam teater, saya rasa kena membuktikan. Kita kena mengetuk dan memberitahu, membuka mata mereka supaya mereka nampak seni teater bukan sekadar lakon, bukan sekadar berlakon, bukan sekadar hiburan, tapi kebaikan-kebaikan yang mampu membuatkan masyarakat kita ini menjadi manusia yang lebih baik dan juga boleh membina negara menjadi sebuah negara yang lebih baik dan membangun kepada lebih level pemikiran yang lebih bagus, membina masyarakat. Itu bang. Ya, betul-betul. Saya memang setuju part ni. Dan bila orang sebut tentang beban pembuktian dan orang nak tutup pintu tu, saya teringat sewaktu saya buat kajian berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Boleh saya buat pembentangan di sini. Saya panggil salah seorang, dia Profesor Datuk Omar Syafqat Ali. Dia kira kalau dekat Malaysia ni, dari segi orang kimia ni, dia memang kalau sebut saja memang keluar nama dia lah. Kalau dalam akta-akta yang berkaitan dengan jentera dan kimia, chemical pun semua memang dia tahu. Jadi dia cakap satu perkara. Sebab saya buat benda baru, bila nak buat benda ni dia kata mesti kena ada champion. Ayatnya dia kena champion. Kena ada champion tu lah yang akan pergi ketuk pintu. Sebab benda tu dia dah buat.
Saya ingat dulu Malaysia tak peduli pun tentang kimia ke apa chemical tu semua ikut suka je. So dia yang jadi menjadi champion tu lah. Champion tu macam-macam lah. Kena menghadap dia susah dan baik senang dan sebagainya lah. So dalam kes ni saya nampak saya harap saya doa banyak-banyak Wan lah akan jadi championnya yang akan membawa beban pembuktian tu kena tunjuk kat dia orang bahawa perlunya kereta ni boleh jadi industri, kena support, kena bagi apa support sokongan sama lah sebagainya. Maknanya jangan pandang dia sebagai hiburan semata-mata. Itu Amin. saya InsyaAllah. kalau ulung macam tu. Okey. So kita akan sambung lebih kurang 2 ataupun 3 soalan lagi. Terima kasih kepada yang semua yang datang. Uh, saya tengok siapa yang datang ni. Okey, Halimunan Indiah Nian. Abang Muhammad Hafiz, selamat datang. Abang Yuslizam. Okey, Mamu Abu pun ada, selamat datang Abu. Abu Leparpo. Okey. Sherry juga cakap, moga lebih ramai pakar dapat bedah siasat dan cari penawar penyakit ni untuk akan datang supaya tak sengsara sangat seorang-seorang. Maknanya tak teruk sangat lah nak buat seorang-seorang. Nak kena pergi ketuk seorang-seorang ni kita tahu memang penat. Kena kena ada apa kena cari anak murid lah, kena turun ilmu juga tu ni. Okey, kena buat workshop lain pula. Okey, terima kasih Sherry. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang akan datang selepas ni ada buat. Jadi saya nak tanya. Ini dah ada soalan ni iaitu kalau lah kata kita cakap graduan teater. Tak kisahlah, tak mesti graduan teater. Mungkin siapa-siapa saja, graduan apa-apa sajalah, graduan kimia, kimis ke, graduan fizik ke, PJJ ke. Mereka nak buat teater full time dan berjaya. Setakat sekarang ni, apa formulanya? Okey. Uh, Secara klisenya memang ilmu itu penting untuk kita kita buat teater itu supaya teater itu kualiti terjaga. Okey. Yang keduanya pada saya adalah kena ada orang kata apa? Kena berkawan ataupun kalau terutamanya kalau graduan daripada seni persembahan, kena berkawan ataupun kena uh, kena dekat dengan orang-orang teater, kena berkenalan dan kena buat hubungan dengan orang-orang bisnes. Maksud saya, orang-orang bisnes. So, supaya kita, okey, untuk orang sini, untuk berkarya, buat karya, uh, boleh berkarya, menjaga seni itu sendiri, kualitinya. Untuk orang bisnes bersama-sama untuk membincangkan tentang bagaimana nak membangun ataupun nak menjual produk yang dihasilkan oleh orang-orang seni ini. Itu. Dan yang ketiga adalah uh, konsisten. Eh? Kalau orang labelkan saya waktu itu Allah Paradok labelkan saya adalah sebagai seorang yang degil. Tapi degil itu bukan degil yang negatif, tapi degil yang bahagian positif lah. Degil yang positif. Uh, Pada saya maknanya adalah konsisten lah. Terus buat tanpa henti. Sebab dan pastikan terus buat dan berusaha. Kalau ada jatuh kesilapan, ada kesilapan semua tu, belajar daripada kesilapan itu untuk terus bangkit balik, buat sehingga berjaya. Nak cakap pasal berjaya ni, ada orang 1, 2 tahun, 3 tahun dah berjaya dah. Ada orang makan 5, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun baru berjaya. Lepas tu ada orang lagi lama. Lepas dia meninggal baru berjaya, contohnya. Jadi maksudnya kat sini, terus buat dan berusaha, fokus dengan apa yang kita sedang usahakan. Tahu apa yang diperjuangkan, bukan semata-mata untuk buat itu, buat suka-suka. Tapi tahu, kalaulah saya membuat sekadar suka-suka, saya pun rasa-rasa berhenti untuk buat teater dan pergi cari cabang lain. Tapi disebabkan oleh kami, ada perjuangan yang sedang diusahakan. Sebab itulah kita kekal untuk terus buat dan terus membuktikan apa yang sedang diusahakan ni. Jadi konsisten penting buat. Contohnya saya ambil ini sebagai saya punya pegangan juga untuk semangat saya. Contohnya kalau kita ambil timeline orang-orang berjaya. Contohnya macam kalau macam pengasas KFC tu.
Kan? Makassar KFC. Dia berusaha daripada dia umur muda kan untuk jual ayam tu dekat Amerika, makanan Amerika. Sampailah dia terus berdegil untuk buat resepi dia itu, jual ke orang sampai dia tua barulah resepi tu berjaya dan sekarang sehingga sekarang KFC orang makan. Sebab itulah logo dia muka tua. Ada orang dia start saja dia dah berjaya. Dia timeline untuk berjaya ni kita tak tahu. Yang kita ada masa kita sekarang ni adalah terus berusaha, belajar daripada kesilapan dan terus melangkah bangun. Kalau kita budak, kalau kita waktu baby itulah fitrah kita, kita ambil pada fitrah kita semula. Kita baby pun nak belajar berjalan, jatuh banyak kali dan kita bangun bangkit balik sampai kita berjaya. Seandainya lah itu bukan fitrah kita untuk jatuh dan bangkit balik, sesungguhnya kita tidak akan berjalan dan berlari hari ini bila kita dewasa. Semua orang asyik suster ngesok je, ngesok. Sebab tak nak tak nak bangkit berjalan kan bang. Jadi sebabkan fitrah kita itu memang diciptakan Tuhan untuk tidak mengalah. Mengapa fikiran kita, musuh pertama saya percaya musuh utama kita adalah fikiran. Mengapa fikiran kita membunuh semangat yang ada dalam hati kita ini yang telah dibekalkan oleh Tuhan untuk terus bangkit walaupun jatuh, terus berjalan sehingga kita mampu berlari eh, dan terus sehingga dewasa. Tu bang. Semangat saya bang. Saya kalau boleh saya izinkan saya untuk upgrade perkataan konsisten tu. Kerana Ah, dia bukan setakat konsisten, ia adalah perseverance. okey. Tapi tak tahu, ingat orang putih tapi bahasa Melayu tak tahu apa maksudnya. The stubborn and perseverance. Dan yang saya tabik kepada Wan dan juga rakan-rakan RS, kalau kita tengok contoh-contoh orang yang kaya kan. Okey, macam Wan yang saya suka sebab ambil contoh KFC ya, Colonel Sanders. Tapi kita ambil contoh-contoh orang yang berjaya. Kita ambil siapa sekarang yang paling terkenal adalah Elon Musk, Jeff Bezos ataupun Bill Gates. Mungkin orang tak perasan dia orang ni memang berusaha keras, sekeras-kerasnya. Tapi pasal yang sama dia orang ada safety net, ada jala keselamatan. Kalau macam dia try satu benda tak jadi, kalau dia jatuh tu ada jala. Tapi macam Wan, saya tak tahu lah, saya buat secara personal mungkin tak kena rapat macam yang lain-lain. Saya tak rasa ada jala tu. Jatuh atas tanah dulu lah. Tak ada jala yang akan tahan. Betul. Itulah yang buatkan ah, untuk yang mana kawan-kawan tuan-tuan perempuan ni, ini yang kata kegigihan sebenar entrepreneur. Terus berusaha, perseverance, stubborn walaupun tak ada safety net. Tapi itulah kata rezeki Allah Ta'ala bagi bila dah nak jatuh lah pun PKP tu kan. Hmm. Tapi safety netnya Allah Ta'ala tunjuk iaitu kawan-kawan, sahabat-sahabat dan lain-lain yang mana apa penonton-penonton orang teater yang datang untuk membantu. Itu Hmm. kekuatan kita. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan ada soalan mungkin boleh tanyakan soalan depan ni, kita akan ada lagi satu cycle, satu lagi ruang untuk soalan yang terakhir. Sebabnya saya pun dah sampai ke hujung lah soalan saya yang terakhir lepas ni. Saya akan fokus kepada soalan daripada yang menonton pada hari ini. Okey. So, tadi sebab dah sebut graduan, rasanya yang tadi dah kira nasihat lah kot lah. Maknanya Hmm. nasihat kepada graduan teater ni. Maknanya kalau kata graduan teater ni kita fokuskan khusus kepada graduan teater ataupun filem yang keluar, apa nasihat kepada mereka kalau tak mau berlakon, tak mau buat benda lain tapi nak bercebur diri dalam bidang usahawanan. Ah, tak semestinya macam mana buat model yang sama macam AS. Mungkin perniagaan ni berkaitan dengan seni. Apa nasihat Wan? Cakap bang, sekali bang. Dia terlos ya. Jadi kita cakap macam pasal yang teater kan. Maknanya kalau graduan teater tu nak berjaya macam RS macam mana kena kena berkenalan dengan biasa mengikut dengan komuniti kelompok teater dengan orang bisnes. Itu teater. Saya cakap teater. Tapi kalau macam graduan teater kan ataupun graduan fine arts, graduan dekat FITA, graduan filem yang keluar nak ceburkan diri dalam seni lah ni, seni dari segi seni keusahawanan nak sebut, usaha entrepreneur. Hmm. Maknanya dia bukan keluar nak berlakon saja, dia bukan keluar nak jadi producer,
Dia bukan keluar, dia nak buat bisnes sendiri. Ada orang memang keluar dia jadi producer. Ada yang keluar ada rezeki dia jadi pengarah. Pengarah filem, bukan pengarah movie, pengarah drama. Tapi dia bukan bergerak atas company sendiri, atas syarikat sendiri, atas ni, dia bergerak atas diri sendiri. Tapi kalau lah macam ni, keluar, nak bergerak, dia nak menceburkan diri dalam bidang keusahawanan seni. Ah, apa pendapat Wan? Apa nasihat kepada mereka-mereka semua ni? Okey. Saya mencadangkan supaya graduan-graduan semua bila keluar, jangan tunggu peluang. Memang zaman sekarang ni bukan zaman untuk menunggu. Kita tak boleh menunggu untuk peluang datang. Kita kena mengejar peluang itu, kita kena membuka peluang kita sendiri. Kita kena betul-betul piak peluang tu untuk kita buka, untuk kita terus berusaha ke arah apa yang kita nak tu. Cekal hati, cekal diri, jangan mudah mengalah, jangan sentiasa meletakkan diri kita sebagai mangsa. Tapi letaklah diri kita sebagai seorang yang yang sedang berjuang untuk menyelamat ataupun untuk uh, menyelamatkan mangsa tu. Maksudnya kalau kita letak kita sebagai mangsa sentiasa, so kita akan sentiasa jadi orang yang lemah dan kalah. Tapi kalau kita letak diri kita sebagai seorang yang berjuang dan mengejar peluang itu, kita akan sentiasa terus uh, membaiki diri, membetulkan kesilapan yang berlaku untuk terus buat dan juga terus uh, mengejar apa yang dia nak tu. Jadi tak kira lah graduan sama ada graduan seni ke, graduan orang panggil law ke, kimia ke, sains semua tu. Zaman sekarang ini zaman memang zaman kita ada lambakan graduan. Kita ada pekerjaan itu memang dah sangat-sangat kurang. Jadi siapa yang bergerak, siapa yang mengejar impian itu atau mengejar peluang itu dia akan dapat. Siapa yang menunggu peluang itu, rezeki Allah, Allah bagi dekat dia, akan dapat lah. Tapi kalau zaman sekarang ni zaman mengejar lah. Saya semalam kita tengok bola bang, bola sepak Malaysia menang Bangladesh lawan Bangladesh. Saya tengok satu dekat situ contoh-contoh lah. Dia bagi Tuhan nak tunjuk lah kot contoh tu. Macam apa apa nama satu penyerang ni. Abang tengok bola abang? Tak tengok. Tak tengok Dia ada satu ni saya Ah, tengok ada pemain bola striker, penyerang. Dia seorang yang menunggu bola datang pada dia untuk dia melakukan gol. Tapi ada satu penyerang ini, dia mengejar bola ataupun mengejar walaupun bola tak sampai pada dia tapi dia mengejar bola untuk menjaringkan gol. Masuk yang kat sini tapi kedua-duanya adalah penyerang. Satu orang ini jenis nampak macam malas. Dia tunggu je bola datang kat dia, peluang datang kat dia baru dia gol. Tapi yang ini satu lagi penyerang ini mengejar dan juga berusaha mendapatkan bola untuk menjadikan gol. Dan last sekali akhirnya orang yang menunggu peluang untuk mencapai gol tu tidak mencipta apa-apa gol lagi dalam tim Malaysia. Tapi yang mengejar bola ini telah menghasilkan gol, menghasilkan gol. Itu salah satu contoh yang saya boleh nampak. Kita tahu siapa yang minat bola dia faham siapa yang saya maksudkan ini. Uh, sebab sebab pasukan itu disebabkan apa? Disebabkan pasukan Malaysia Harimau Melaya memerlukan penyerang-penyerang yang mengejar bola, bukan menunggu bola untuk menang. Jadi kita kena kenal diri kita sebagai ni. Kalau kita ada, memang kita ada kabel ke, ni saya cakap terus terang ni untuk dunia nyata. Kalau kita ada kabel ke, kita ada memang jaring yang abang cakap tu, safety semua tu, so okay fine, untuk menunggu peluang, untuk ada peluang datang. Tapi kalau kita ada diri kita semata-mata, kenapa kita tak berusaha sehabis sebaik-baik untuk untuk mengejar peluang itu, untuk membuka peluang itu sendiri. Itulah nasihat saya bang. Itu apa yang saya buat pun. Okey, terima kasih Wan. Maknanya dua perkataan saya simpulkan untuk nasihat akhir ini, iaitu kena berjuang. Yang pertama mesti kena berjuang. Yang kedua jangan tunggu disuap, kena cipta peluang. Ya bang. Saya rasa bukan setakat Wan saja, kalau Abu masih ada kat dalam ni,
Abu Mamu ataupun Abu Laparpo pun kerap bercakap benda yang sama. Tahun lepas pun waktu saya apa berbual santai dengan beliau, dia kata tak boleh tunggu ni, kata kena cipta peluang. Dan alhamdulillah tengok macam bila dia cipta peluang sama juga macam Wan, maka peluang tu sampai betul-betul depan muka dan kita boleh buat. Okey, kalau untuk graduan-graduan yang mana yang dengar bakal graduan ataupun graduan, ciptalah peluang dan berjuanglah untuk peluang itu. Jangan tunggu semua disuap spoon feed masuk ke dalam mulut untuk nak mencari rezeki sendiri. Okey, so sikit lagi kita akan tengok soalan. Ada soalan. Okey, daripada Dr. Azrul, apa harapan ataupun target revolution stage dalam masa 5 tahun yang akan datang? Sekarang ni 2022. So maknanya lebih kurang 2027, 2028. 5 tahun apa harapan? Apa target? Okey, sudah bermula sebenarnya bila mana abang pun ada tegur saya dekat Instagram waktu tu. Bila mana saya apa mengambil satu penilaian yang saya kena berlakon tu, saya dinilai tu lah. Kalau abang ingatlah. Dan ramai juga kawan-kawan yang tegur apa tu dinilai apa. Okey, sebenarnya Revolution City sedang berusaha dan juga dapat bantuan daripada apa nasihat dapat nasihat daripada JKKN sendiri dan juga jabatan JPK, jabatan apa JPK? Oh tak ingat saya. JPK ke JKP? Oh tak ingat. Ya, lupa bang. Okey. Untuk RS membuat akademi teater Revolution Stage yang fokusnya kepada teater dan sijilnya uh, diiktiraf oleh NOS, diiktiraf oleh NOS dan laku sehingga ke luar negara. Okey. Dan kerjasama ini menjadi sebagai salah satu pusat perolehan NOS. Sedang berusaha ke arah itu dan di dalam sebuah di bawah Akademi Theatre Revolution Stage. Itu sedang bergerak, sedang dibuat. Okey, disebabkan itulah saya memulakan first step sebagai itu untuk penilaian yang pertama untuk first step dan kemudian ada peringkat-peringkat seterusnya yang akan dilaksanakan. Dan itulah target dia bang. Dan sebenarnya sebuah akademi yang dicakap ini sudah lama. Ia adalah satu impian kami untuk membuat akademi teater yang memang kalau sekarang ini kita memang ada buat kelas, memang dapat banyak sambutan kelas pengarahan teater, lakonan teater, skrip memang banyak sambutan. Tapi kali ini kalau ia sebagai sebuah akademi dia akan lebih meluas lah. Uh, Perniagaan pun akan menjadi lebih meluas juga. Jadi itulah dia untuk menjawab soalan Dr. Azrul. Dah kawan saya tu daripada sekolah rendah, Dr. Azrul. Oh, ya. Patut panggil orang sama lah. Okey. Wira Basira. Okey, semoga menjawab soalan. Wira Basira ada sebut RS ada SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, betul tak? Tu SKM bukan JPK, SKM. Itu dengan bunyi macam JPG. Boleh tadi, SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Okey, Ya. tapi itu tadi soalan daripada Dr. Azrul. Ini soalan pasal saya sendiri. Macam mana pula lepas ni? Ada tak harapan ke ataupun cadangan untuk ada kolaborasi, networking, jaringan dengan akademi-akademi daripada luar negara, daripada Indonesia ke Singapura ke UK ke Jerman ke mana-mana ke. Maknanya kita tengok kalau macam dalam dunia akademik ada terutama yang universiti swasta lah. Ada twinning program dengan universiti itu. Universiti ini ada twinning program dengan universiti dekat Australia. Ini ada twinning program dengan universiti dekat Australia. Ada RS nampak tak macam tu? Contohnya RS ada training program, ada apa dengan physical theatre daripada Jerman, daripada Austria dibuat di RS ataupun dibuat di cawangan di Perlis ke. Contohnya. Ada tak nak mahala ke arah tu? Ah, ah, kita ada cadangan yang diberikan kepada kami untuk buat tu. Contoh sini ada apa? Ada yang inbox kami sebenarnya daripada Indonesia, daripada aku tak apa Thailand yang kontak kami. Uh,
kami pun tak tahu kenapa dia contact Revolution Stage, inbox kami untuk membuat satu usaha sama lah. Maksudnya dia nak datang ke Malaysia untuk membuat persembahan dan dia nak kita pergi ke sana dalam masa sama lepas buat persembahan itu perkongsian tentang ilmu teater dan juga persembahan. Benda tu terjadi tapi pada waktu itu kita belum betul siap untuk melaksanakan program yang sebegitu lah. Jadi rasanya bila bila mana kita dah ada kemampuan dan juga ruang dan masa yang tepat dan betul, dan insyaAllah kita akan buat kerjasama tu bang. Okey, saya pun harapkan supaya kalau lepas ni ada, jangan lepaskan peluang lah. Sebab memang kita pun, sekarang pengalaman kami biasa bekerjasama dengan Indonesia, buat semua dia orang tak kira sangat. Simple-simple, insyaAllah memang akan jadi. Dia orang suka perkongsian ilmu tu dan sebagainya. Kita Hmm. ada, lepas ni buatlah. Tak payah tunggu macam konflik-konflik sangat. Macam dengan saya lah. Okay, Okay. so, sekejap saya tengok kalau ada soalan. Ini dia orang sembang banyak lah dalam ni. Macam semalam tak puas sembang kat berita ni, dia sembang banyak pula kat dalam ni. Okey, so sekarang dah masuk lebih kurang 10:28, maknanya dah lebih kurang 1 jam setengah. Tuan-tuan dan puan yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada saudara Khairun Al-Razi, asas Revolution Stage. Sekejap lagi, tak habis lagi. Maknanya lepas ni kena bagi kata-kata akhir. Saya tak tahu kalau ada idea ke tak, tapi kena bagi juga kata-kata akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Wan sebab sudi berkongsi dengan kita pada hari ini. Mungkin benda ni dah banyak kali dah berulang. Tapi macam tu jugalah kita anggap ini dah. Mungkin ada yang kali pertama tak pernah dengar pun, tak pernah tengok pun muka Wan. Tak pernah dengar pun Wan bercakap tentang Revolution Stage. Tak tahu pun Revolution Stage ni pernah wujud. Tak tahu struggle Revolution Stage ni. Orang kata sakit. Sakit buat teater penuh masa ni tak tahu. Dan juga tak tahu pun sebenarnya boleh buat duit pun. Jadi kalau tuan-tuan yang ada ini, kalau ada yang berhasrat untuk nak bekerjasama dengan Revolution Stage, boleh contact direct dengan Revolution Stage dekat IG pun boleh, ataupun dekat Facebook pun ada kan? Ada bang. Dekat Facebook pun ada, dekat IG pun ada, boleh contact direct kalau kata nak bekerjasama ataupun nak query. Dia orang ada banyak apa workshop, bengkel-bengkel, pengarahan, penulisan dan sebagainya. Saya nak minta banyak kali pun tak bagi masuk. Ah, dan jadi ambillah peluang yang ada. Okey, so Wan, sebelum kita nak tutup program ni, jadi kata-kata hikmat terakhir daripada Wan. Okay. Saya berharap teater ini orang kata apa? Seni teater ini bukan lagi dipandang ataupun bukan lagi dipandang sebuah bidang yang mana hanya sekadar hiburan dan juga juga lakonan semata-mata. Tapi dia boleh menjadi sebuah apa orang panggil cabang pendapatan pekerjaan secara profesional. Eh, bukan saja sekadar di Malaysia tapi kita harap juga di dunia ini mendapat kebaikannya. Dan saya sangat-sangat berharap juga ketika mana di KL ini ada pembukaan studio-studio seperti projek Bersempit yang kita apa kata apa uh, ilhamnya daripada story WP itu. Pembukaannya dah start banyak dan saya sangat gembira sebenarnya. Dia bukan kata saya kata nak ketiru aku ke tak apa sebut, tak, bukan. Saya sangat happy sebab kita nak nampak sebuah gelombang yang besar untuk mengubah untuk menjadi satu perubahan yang baik, untuk membuka mata, untuk menampakkan orang supaya semua orang tahu satu gelombang besar ini mampu mampu membuat perubahan yang berlaku. Jadi untuk graduan-graduan yang bakal habis, bakal keluar,
para pelajar yang sedang belajar lagi, yang belum habis ni, tanam dalam diri semangat, tanam cita-cita dalam diri ini untuk menyertai gelombang ini, untuk membuat satu perubahan yang kita perlu kekuatan, kita perlu keramaian, kita perlu kebesaran ini untuk sama-sama membuat perubahan. Kalau betul ini adalah cinta kita terhadap dunia teater yang mana memberi kebaikan dalam diri kita, kenapa kita tak berjuangkan cinta kita ini? Dan saya sangat-sangat berharap sertailah gelombang ni. Sertai gelombang ini untuk sama-sama kita buat perubahan di dalam negara kita sini mulanya. Okey bang. Boleh sebut kan gelombang ni siapa yang ada dalam gelombang ni? Kalau macam yang saya ingat macam Astrid. Betul. Astrid siapa yang ada studio? Astrid dan Betul. ni. Ya, betul. Kita ada Asti, Apa kita ada Data 360, Data Dr. Source. Chris, Ha, Sos. kita ada So apa? maknanya Five Art Center. Ha, interview kira lama lah. ya, betul. Okay. Maknanya yang baru-baru ni macam Astrid, Dr. 360 ini antara gelombang-gelombang yang dah mula bangkit dan mula timbul. Kita harap supaya bukan saja di Kuala Lumpur, Ya, betul. gelombang tu biarlah ada di rata-rata di Perak, di Perlis, di Pulau Pinang, di Kelantan, di Terengganu, seluruh Malaysia lah. Supaya Betul. yang utama tempat ada. Kalau nak tahu macam mana nak buat teater dengan ruang yang sempit, kontaklah, hubungilah Khairul Anwar Rozi. InsyaAllah dia akan tolong, dia akan bantu macam mana nak buat. Boleh buat sewaan ke apa benda di negeri-negeri yang bukan Kuala Lumpur, Lembah Kelang ni, saya rasa jauh lebih murah. Jadi ada cara, dia ada cabaran lain lah. Jadi kalau yang mana yang berminat, kontaklah Khairul Anwar Rozi atau Revolution Stage, tanya macam mana nak buat. Betul, boleh. Sama-samalah kita berada dalam gelombang ni supaya teater akan terus bangkit dan juga memberi manfaat kepada masyarakat di Malaysia. Okey, so terima kasih banyak-banyak kepada Wan, terima kasih kepada host kita Mr. Jit, tak nampak kat dalam ni. Terima kasih kepada tadi saya tengok lebih kurang dalam 20 orang yang menonton, alhamdulillah. Jarang saya buat ni orang nak ramai-ramai macam ni. So terima kasih kepada yang menonton. Persatuan Sekenek kepada kat ini, Zul Hakim, Sherry, yang sama semua saya sebut lah, Pak Abang, terima kasih. Felix tak tanya soalan. Dia tanya nasi goreng tu. Okey, so terima kasih banyak-banyak kerana menyokong. InsyaAllah tahun depan pula, bulan depan akan ada lagi satu sesi Create Talk yang macam ni, yang sama. Tajuk belum lagi. Tajuk belum kita bagi lagi. Tapi Create Talk hari ni adalah dengan Azhar Jalil. Nama penuhnya Khairul Azhar Jalil. Azhar Jalil ni dia graduan teater dan dia buat macam-macam kerja. Tapi dia tak buat teater. Tapi sekarang ni dah mula menceburkan diri ke dalam bidang perfilman. Menulis ataupun produce filem dengan Mamu Abu. Mamu Abu lah apa? Abu Mamu. Mamu Abu orang lain. Dengan Abu Mamu. So kita nak tengok pula apa dia punya pandangan. Bila dia keluar tu, dia tak pilih untuk buat teater penuh masa. Tapi dia buat benda lain penuh masa. Kita akan tengok pula apa dia punya pendapat. So, jemput bersama-sama dengan saya insyaAllah. Bulan depan dijangka lebih kurang macam ni juga dalam pertengahan bulan. Kita akan maklumkan melalui Facebook, Instagram. Follow USM Create punya Facebook dan juga Instagram. Dan kita juga ada di Twitter. So, terima kasih banyak sekali lagi kepada Wan. Terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.